Selamat pagi semua. So, hari ini kita akan masuk kepada bahagian, masih dekat bab janjang, tetapi pada bahagian yang kedua iaitu janjang geometri ya. Okey, bersedia dengan buku modul gambaran. Cuba sekarang share the screen ya. Okey. Dekat muka surat yang ini ya. Okey, pergi kepada bab yang kelima. Muka surat yang ke-14. Sudah bersedia semua? Sudah. Okey, so kita lihat bahagian ini iaitu janjang geometri ya. So sebelum itu kita lihat PowerPoint ini dahulu. Ini adalah PowerPoint yang juga ada minta kamu orang salin di mana kita boleh nampak dalam bab 5 janjang ini kita akan ada dua janjang yang kita akan belajar lah. Yang pertama adalah janjang aritmetik yang kita sudah belajar sebelum cuti. So hari ini kita akan masuk kepada part yang kedua iaitu janjang geometri. Asalkan kamu menguasai kedua-dua janjang ini, kamu dapat skor topik ini ya. Okey. So sekarang kita lihat apakah beza janjang geometri dengan janjang aritmetik inilah. So kita lihat standard kandungan dengan standard pembelajaran hari ini, di mana juga harap selepas kamu menghadiri PDPR hari ini, kamu boleh mengenal pasti sama ada sesuatu jujukan nombor itu adalah janjang geometri ataupun tidak dan memberi justifikasi lah. So kita lihat dahulu janjang geometri. Apa itu janjang geometri? So janjang geometri short formnya adalah JG ya. Kalau janjang aritmetik short formnya JA lah. Okay, senang kita tulis macam itu So, kalau janjang geometri, dia adalah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan mendarab. Mendarab, perkataan tu mendarab suatu pemala dengan sebutan sebelumnya. Okey? Mendarab sesuatu pemala dengan sebutan sebelumnya. Kalau kes seperti ini, janjang itu, jujukan nombor itu merupakan sesuatu janjang geometri. Manakala, untuk janjang aritmetik masih ingat, janjang aritmetik adalah menambah suatu pemala dengan sebutan sebelumnya. Okey, itu adalah janjang aritmetik ya. Ada beza. Okey. Jadi untuk janjang geometri dia adalah mendarab suatu pemala dengan sebutan sebelumnya. Untuk kes seperti ini, kita namakan jujukan nombor itu sebagai janjang aritmetik. So, cuba perhatikan nombor jujukan di bawah ini. 3, 6, 12, 24 dengan 48. Okey. So, bagaimanakah jujukan nombor ini terbentuk? Kita dapat perhatikan, kamu dapat perolehi 6 dengan mendarabkan 2 dengan sebutan yang sebelumnya. Kamu mendapat 12 dengan mendarab 2 dengan sebutan yang sebelumnya. Okey. Untuk kes seperti ini, mendarab suatu nombor pemala dengan sebutan yang sebelumnya. Jadi, jujukan nombor di atas dibentuk dengan mendarab satu pemala iaitu 2 kepada sebutan yang sebelumnya. So, pemala ini kita namakannya sebagai nisbah sepunya. Yang diwakili oleh mathematical symbol untuk nisbah sepunya adalah R. Okey, so nisbah sepunya simbol dia adalah R, jangan lupa. Kalau beza sepunya simbol dia adalah D. So, ada bezalah antara janjang aritmetik dengan janjang geometri ya. Okey. Boleh faham pasal janjang geometri ini? Boleh. Okey. So, kita pergi kepada yang seterusnya. Nisbah sepunya iaitu R tidak boleh mengambil nilai kosong ataupun 1. Kenapa? Cukup bagi kamu masa fikirkan. Kenapa nisbah sepunya R ini dia tidak boleh mengambil nilai, tidak boleh menerima lah, tidak boleh bernilai kosong ataupun 1. Kalau soalan tanya, apakah nilai nisbah sepunya yang tidak mungkin? Kamu kena tahu R tidak mungkin bernilai kosong ataupun R tidak boleh bernilai 1. Itu jawapannya. Kalau soalan tanya macam itu, ada kemungkinan soalan akan tanya. So, kenapa R tidak boleh bernilai kosong dan tidak boleh bernilai 1?
Engkle? Takut sebutan yang seterusnya. Sama aja. Sama saja untuk case yang mana satu? Sama kosong ke sama satu? Contohnya kan cikgu, 3 darab dengan kosong, dia jadi kosong. Pas kalau 3 darab dengan 1, dia jadi 3. Kalau untuk case A sama dengan kosong lah, oke? Dia akan sama kosong kan? Dekat belakang sama kosong kan? Kalau case untuk A sama dengan 1, kalau 3, dia akan sama dengan 3 kan? Betul? Bagus. Kamu boleh guna contoh-contoh explanation seperti Engkle ya. So, kita boleh lihatlah kalau A kamu adalah kosong. Sebab janjang geometri adalah darab dengan A kan? So, darab dengan kosong lah. So, ini pun darab dengan kosong, ini pun darab dengan kosong, darab dengan kosong. Jadi, jujukan nombor yang kamu bentuk ini, dia bukan merupakan janjang geometri ya. Okey, sebab nombor-nombor yang seperti ini mana kamu akan dapat apa-apa kan? So, sama juga untuk A sama dengan 1. Kalau dia sama dengan 1, nombor-nombor di dalam sini adalah sama sahaja. So, untuk case janjang geometri dia tidak boleh terima kosong dengan tidak boleh terima 1. Tetapi untuk case janjang aritmetik dia tidak boleh terima nombor mana satu, kosong ke ataupun 1. Janjang aritmetik dia tidak boleh terima kosong saja, dia boleh terima 1. Sebab janjang aritmetik dia adalah tambah 1 pemalar. Katakan 3, kalau you tambah kosong, kamu dapat 3. You tambah kosong, tambah kosong, you dapat 3. Dia akan mendapat nombor yang sama saja. Tetapi kalau dia A sama dengan 1, 3 tambah 1, you dapat 4. Tambah 1, you dapat 5. Case ini bolehlah sebab ada nombor yang berlainan dalam jujukan nombor tersebut. Okay. Soalnya untuk janjang aritmetik dia tidak boleh terima kosong saja. Dia boleh terima 1. Tetapi untuk janjang geometri dia tidak boleh terima kosong. Dia pun tidak boleh terima 1. So ada beza juga lah. Okay. So kita pergi kepada yang seterusnya. Muka surat yang seterusnya iaitu graf jujukan geometri. So ini merupakan, dua graf di sini merupakan graf untuk jujukan geometri ya. Okay. So graf yang pertama ini dia seperti histogram ini. Graf yang pertama ini dia adalah graf jujukan geometri diskrit. Okey? Diskrit Yang ini adalah graf fungsi selanjar. Masih ingat bab fungsi? Ada dua jenis graf kan, satu diskrit, satu selanjar. So, untuk yang bersambungan ini, lengkungan ini, sebab semua titik bersambungan, kamu dapat lukis satu lengkungan. So, kita namakan graf ini sebagai graf selanjar lah. So, kalau patternnya seperti macam ini, melengkung seperti ini adalah graf fungsi eksponen lah. Dan ini adalah graf jujukan geometri dalam bentuk diskrit lah. Ini dalam bentuk selanjar. Ini kamu orang tahu sajalah. So, sekarang di sini ada satu link YouTube yang dia membezakan graf janjang aritmetik dengan graf janjang geometri ya. Cukup paparkan untuk kamu orang lihat sekejap saja. Video ini tidak lama. Sequence. How do we graph it when we're given a geometric sequence? How do we graph it? That's what I'm going to show you right now. The key thing here is to realize that each one of these terms can be represented by n equals 1, n equals 2, n equals 3, etc. And the other thing you can do is you can coordinatize these elements by writing the first term is 3, and then the second term is 5, and then the third term is 7, etc. Now what we're going to do is we're going to plot them on the graph here. We've got 1, 3, which is right about there, 2, 5, which is right about there, 3, 7, which is right about there. And what you can see here is that it's going up in a straight line, and that's what arithmetic sequences are. Since they're increasing at the adding the same amount each time, it's going to be linear. So that's the key with arithmetic. Now with geometric, we can do the same thing. This is going to be like our first term, so 1, 3. Our second term is going to be
2 comma 6, our third term is 3 comma 12, etc. If we plot these, let's see what we get. 1, 3 would be right about here. 2, 6 is right about here. 3, 12 is about here. Counting by 5s on the y. Let's see, 4 would be 24, so now we're up here. And then term number 5 is going to be 48 way up here. So you can see what's happening with this one. If we were to draw a line through it, it's actually growing exponentially. And that's the idea with the geometric sequences. If you want to learn more about sequences in series, I go through all different aspects of that in the video right there. So go ahead and check that out. Okay, so kamu boleh nampak beza antara graf aritmetik dengan graf geometrik ya. Geometrik. Okay, so di mana kamu boleh nampak untuk graf janjang aritmetik ya, dia adalah lepas you plot the sebutan pertama dengan 3, sebutan kedua dengan 5, sebutan ketiga dengan 7, kamu akan dapat satu garisan lurus, iaitu dia kata dia sebagai graf linear lah. So kalau dia adalah lurus, dia memang linear, iaitu y sama mx tambah c ya. Tetapi untuk graf janjang geometri, bila kamu plotkan sebutan pertama, nilai dia 3, sebutan kedua nilai dia 6, 3, sebutan ketiga nilai dia 12 dan seterusnya, kamu akan dapat satu graf eksponen. Dia panggil graf ini sebagai eksponen, iaitu melengkung. Okay? So ada beza lah antara kedua-dua graf. Satu graf linear adalah janjang aritmetik punya, sebab dia menambah satu nilai yang sama, yang constant, seragam ke dalam setiap sebutan di sini. Untuk yang ini dia mendarabkan satu nilai yang seragam ke dalam setiap sebutan di sini. So, bentuk graf adalah berbeza lah. Okay? Okay. Kemudian seterusnya kita akan pergi ke bahagian ini, iaitu sebutan pertama, sebutan yang dan seterusnya. So, T1 adalah sebutan pertama. Selain sebutan pertama dia dilabel dengan T1, dia boleh dilabel dengan A juga. Jangan lupa simbol matematik untuk dalam bab janjang. Sebutan pertama adalah A. Dan bila kita nak mendapatkan sebutan yang kedua, kita akan mendarab satu A. Satu nisbah sepunya. Dia bukan tambah D. So, darab A. Dan untuk mendapat sebutan yang ketiga, dia akan mendarab lagi satu A ke sebutan yang kedua. Sama juga untuk sebutan-sebutan yang seterusnya, iaitu mendarabkan satu pemalah ke dalam setiap sebutan yang sebelumnya sampai you dapat Tn, baru kamu full stop lah sebutan yang terakhir. Okay? So, dia hanya terangkan kepada kamu bagaimana kita mendapatkan nilai untuk setiap sebutan dalam janjang aritmetik dengan mendarabkan satu A ke sebutan yang sebelumnya. So, bagaimana kita nak mencari A sekarang? Mencari nisbah sepunya ialah nisbah tu bahagi ya. That's why dia gunakan rumus T2 bahagi dengan T1. Ataupun kamu boleh guna T3 bahagi dengan sebutan yang sebelumnya. Ataupun you boleh guna, kalau dalam soalan kamu ada sampai T4 lah, you boleh guna juga T4 bahagi dengan T3 untuk mendapatkan nisbah sepunya, asalkan kamu menggunakan dua sebutan yang berturutan ini. Mesti yang belakang bahagi yang depan, jangan T1 bahagi T2, salah. Mesti T2 bahagi T1 ataupun T3 bahagi T2, T4 bahagi dengan T3. Baru kamu akan dapat apakah nilai nisbah sepunya untuk janjang geometri tersebut. Okay? So, ini adalah bentuk rumus yang umum lah, iaitu Tn bahagi dengan Tn tolak 1. Sebab, kenapa tolak 1 di bawah? Sebab kalau you guna N kamu 3 kan? Bawah kena kurang 1 kan? T2 kan? So, itulah 3 tolak 1. Kalau you pilih 3. Okay? So, ini adalah rumus yang umum sajalah. A adalah Tn bahagi Tn tolak dengan 1. Sebab sebutan di bawah masih kurang 1. Okay. So, ini adalah langkah-langkah untuk menentukan sama ada suatu judukan nombor itu ialah satu janjang geometri ataupun bukan. Actually, benda di dalam janjang geometri ni, soalan-soalan dalam janjang geometri, dia agak sama dengan soalan-soalan dalam janjang aritmetik. Ya. Cuma rumus yang kita guna berbeza saja. Dia akan tanya soalan yang agak sama saja. Okay?
So, tentukan sama ada jujukan berikut ialah suatu janjang geometri ataupun bukan. So, bagaimana kita tahu jujukan ini adalah janjang geometri ataupun bukan? Konsep untuk janjang geometri adalah nisbah sepunya mereka, di mana kamu kena cari nisbah sepunya lah, iaitu hitung nilai nisbah sepunya. Iaitu nisbah sepunya yang pertama, ini adalah sebutan pertama, kedua dengan ketiga. Kalau kita rujuk kepada jujukan nombor di sini ya, dia cuma list out lah. Okay. So apa yang dia buat adalah dia cari A. Okay. A yang pertama adalah dia guna T2 bahagi dengan T1, iaitu 0.1 bahagi 0.2. Jadi bila you tekan kalkulator kamu, okay, 0.1 over 0.2, kamu akan dapat 0.5. Ataupun kamu boleh letak dalam pecahan juga, 1/2. Okay? Pemalah itu bukan sentiasa nombor bulat ataupun nombor integer. Okay? Dia boleh dalam perpuluhan juga, iaitu dalam pecahan. Itu adalah panggil nisbah sepunya. Jangan anggap A kamu sentiasa nombor bulat. Okay? So, kamu boleh letak 0.5 ataupun kamu boleh letak 1/2 lah sebagai jawapan kamu untuk A yang pertama. Jadi A yang kedua adalah dia guna T3 bahagi dengan T1, iaitu 0.05 bahagi 0.1, dia akan dapat juga 0.5. So, ini adalah cara kita nak mengenal pasti sama ada jujukan nombor ini adalah geometri ataupun bukan, iaitu mencari nisbah sepunya untuk nombor-nombor yang ada di dalam jujukan kamu. Kalau mereka adalah sama nisbah sepunya itu, okay, so kita boleh lihat kepada step yang ketiga sudahlah. Oleh kerana R1 sama dengan R2. So mereka mempunyai nisbah yang sepunya, iaitu 1/2. Maka kita boleh tahu bahawa jujukan nombor yang dia bagi dalam soalan ini merupakan suatu janjang geometri. Kalau you dapat nisbah yang berbeza, bermaksud jujukan nombor itu bukan janjang geometri ya. Itu cara untuk mengenal pastilah sama ada soalan kamu itu adalah soalan janjang geometri ataupun janjang aritmetik. Okay? Untuk aritmetik, you kena cari beza sepunya. Kalau you dapat beza sepunya yang sama, bermaksud nombor itu, jujukan nombor itu merupakan janjang aritmetik. So, itu cara untuk mengenal pastilah soalan kamu tu adalah soalan janjang yang mana satu. Ada masalah dengan yang ini? Tidak. Tidak ada. Boleh faham? Jadi, untuk soalan contoh yang pertama, okay. Tentukan sama ada setiap jujukan berikut ialah janjang geometri ataupun bukan. So, how we know this one is a janjang geometri ataupun bukan? So, konsep untuk janjang geometri adalah mereka mempunyai nisbah yang sama. Okay, nisbah sepunya. Nisbah yang sama tu maksud nisbah sepunya lah. So, untuk mengenal pasti ialah kita cari saja nisbah. Jangan cari beza. Dia tanya pasal geometri ya. Ya jangan pergi buat janjang aritmetik punya cara. Okay. So, nisbah sepunya yang pertama adalah T2 iaitu 12 bahagi dengan negatif 4. Sebutan yang pertama. So, bila kita tekan kalkulator, kita dapat nisbah sepunya yang pertama adalah negatif 3. Kemudian kita cari juga A2, iaitu nisbah yang kedua lah, iaitu guna T3 bahagi dengan T2. So, apakah nilai yang kamu perolehi di sini? Kamu juga dapat negatif 3. Okay, so actually we have to find all the nisbah sebab dia bagi kamu 4 sebutan. Takut sajalah maybe the nisbah yang ketiga ini tidak sama, mana tahu kan? Tapi actually cari 2 pun sudah cukup cari 3. So A3 adalah negatif 108 bahagi dengan negatif 36. Negatif kan? Okay. Kena cari semua sebenarnya lah. So untuk A3 ini, apakah jawapan kamu orang untuk A3? Positif 3. So, bergantung kepada bilangan sebutan yang dia bagi dalam jujukan nombor ini ya. Kalau dia bagi sampai 4, you kena cari sampai 3 lah. Kalau dia bagi sampai 5 sebutan, you kena cari ke semua nisbah dalam janjang ini ya. Sebab maybe the first two adalah betul, maybe the third one tidak betul kan, tidak sama kan.
kita saya kena cek ke semua nisbah. Okay, so daripada nisbah yang kita cari di sini, kita dapat perhatikan ada nisbah yang tidak sama kan, iaitu 3. So bermaksud jujukan nombor ini, so justifikasi kamu adalah oleh kerana A1 sama dengan A2 tetapi mereka tidak sama dengan A3. Okay, jadi maksudnya jujukan nombor ini bukan janjang geometrik kerana ada satu nisbah yang tidak sama dalam penyelesaian kamu. Okay. So ini adalah langkah kerja untuk mengenal pastilah, iaitu mencari nisbah. So kamu orang salinkan penyelesaian ini. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan B ya. Sama juga, kamu orang jangan nampak soalan kamu adalah boleh ubah X ke, Y ke, K ke dalam soalan kamu sudah sangat risau. Buat seperti biasa saja, gunakan konsep yang sedia ada kamu orang. Okay. So, untuk soalan yang kedua B ini, jujukan nombor ini dia bagi 4 sebutan juga. So, soalan kamu adalah janjang geometri ya. So, janjang geometri ada kaitan dengan A. So, kita guna A untuk mengenal pasti sama ada dia adalah janjang geometri ataupun bukanlah. So, untuk nisbah yang pertama, kita guna 2 sebutan yang pertama, iaitu 2X bahagi dengan X. Nisbah bahagi ya, jangan tiba-tiba menjadi tolak. So, apakah jawapan yang kamu dapat di sini? 2X bahagi dengan X, kita dapat ringkaskan X itu kan, dia akan dapat 2 sebagai nisbah. Okay, di mana setiap sebutan ini didarab dengan 2 lah. Kalau untuk A yang kedua, kita kena cari semua, kita guna yang ini, iaitu 3X bahagi dengan 2X. So, di sini kita akan dapat ringkaskan X dan jawapan kamu sini adalah 3/2. Okay? So, untuk case ini, kamu tak payah cek lagi yang ketiga sebab kamu sudah nampak mereka tidak sama. So, memang dia bukan janjang geometri sudahlah. So, tak payah cek sampai yang ketiga inilah. Kalau nak pun tak ada masalah lah. Cuba kita sudah daripada 2 jawapan di sini, kita sudah tahu dia bukan janjang geometri ya. So, tidak ada point kita nak cek yang ketiga lagi ya. Okay, so 4/3. Sekejap lah, cukup emit seseorang. Okay. So, oleh kerana A1 nisbah yang pertama tidak sama dengan nisbah yang kedua. Okay. Kalau you cek sampai yang ketiga, ya tidak sama lagi dengan A3 lah. You boleh tulis macam ini. Okay. So, maka rujukan nombor ini juga bukan janjang geometri punya sequence lah. Okay. So, kamu orang salinkan juga bahagian B ini. Kalau kamu orang dapat nisbah, kamu orang dalam pemoleh ubah pun tak ada masalah punya. Cuma kena pasti sama ke tidak samalah setiap nisbah yang kamu dapat tersebut.
walaupun dia dalam pemboleh ubah. Boleh juga pergi ke next questions Okey. Contoh yang kedua, dia soalan yang sama tetapi nombor kamu dalam jujukan ini ada beza kan daripada dengan yang atas ini Yang atas ini senanglah. Okey, tetapi nombor-nombor dalam jujukan ini soalan A kamu dalam bentuk indeks, nombor indeks. Okey, iaitu yang kamu sudah belajar dekat tingkatan 3, yang dalam indeks yang ada kuasa-kuasa itulah. Dan untuk yang B ini dia dalam bentuk log. Okey, yang ini kita belum belajar, dia dekat bab 4 tingkatan 4 MS kamu nanti Tetapi sebab yang ini masih cikgu dapat ajar sebab dia masih dekat hukum yang senang untuk log So kita masih kena belajar. Sebab dalam bab ini kalau dia adalah janjang geometri, kamu akan nampak juga jujukan nombor kamu dalam dua bentuk ini So mesti pandai macam mana menyelesaikannya lah kalau dia dalam dua bentuk seperti ini. Okey. So soalan yang sama, adakah ini jujukan nombor ini adalah geometri ataupun bukan? Sama juga, konsep dia adalah mesti ada nisbah yang sama. Okey. So, kita buat sahaja langkah kerja kita. Mesti ada langkah kerja baru cikgu dapat bagi makan. So, jangan biarkan kertas kamu orang tu kosong lah. So, cari A1. So, A1 nombor yang T2 adalah 2X bahagi dengan 3 kuasa X. Okey. So, kamu boleh nampak di sini, asas untuk nombor indeks kamu adalah sama kan, iaitu 3 dengan 3. So, kalau asas mereka adalah sama, apa yang kita boleh buat dengan indeks ini? Indeks adalah kuasa, indeks Ini kita panggil indeks 3 yang besar-besar ini kita panggil sebagai asas Asas nombor tu Ini adalah indeks Okey. So, dalam hukum indeks, kalau asas untuk dua nombor itu adalah sama, jadi apa kita boleh buat dengan indeks kuasa tersebut? Hukum mana apa yang cikgu nak bagi Kalau macam ni, AX bahagi dengan AY. Asas sama kan? A dengan A sama. So, kuasa di sini, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi tolak kan? Masih ingat hukum ini? Kalau mereka adalah, masih ingat? Kalau dua indeks ini, operasi mereka adalah pendarapan, darab. Tapi asas masih sama. A dan A Jadi kuasa ini kita boleh menjadi tambahkan. Masih ingat yang ini? Masih. This one, all the things lower from tingkatan 1 sampai tingkatan 3 kamu orang tidak boleh lupa punya. Okay? Sebab kamu memerlukan asas ini untuk bantu kamu belajar MS kamu dengan lebih senang lah. Kamu tidak akan dasar dia sangat susah. Okay? So, untuk ini, asas tu adalah 3. Yang besar-besar ni kita panggil asas. Yang kuasa itu, cukup panggil dia kuasa sajalah. So, asas sama 3 dengan 3. Jadi, bahagi kita akan boleh tukar operasi bahagi itu menjadi tolak untuk kuasa tersebut. Dia akan menjadi macam inilah penyelesaian yang seterusnya. Untuk kamu tahu apakah nilai nisbah yang sebenar. Jadi, 2X tolak dengan 1X, kamu akan tinggal 1X. Itu adalah jawapan nisbah untuk yang pertama. 3 kuasa X. Memang macam itu jawapannya. Kemudian, kita cari nisbah yang kedua sekarang.
Cuba padamkan yang ini. Okey, nisbah yang kedua pula adalah sebutan yang ketiga, iaitu 3 kuasa 3x bahagi dengan 3 kuasa 2x bahagi dengan sebutan yang sebelumnya adalah 3 kuasa 2x. Okey, so untuk kes ini 3 kuasa 3 tolak dengan 2x. Okey, 3 kuasa 3x, 3x tolak dengan 2x di bawah sebab dia bahagi. So jawapan kamu di sini juga 3x tolak 2x kamu dapat 1x. Okay. So you have to check until R3 lah. Terpaksa check until R3. So R3 kamu 3 kuasa 4x bahagi dengan 3 kuasa 3x. So ini kamu akan dapat 3 kuasa 4x tolak 3x. Kamu akan dapat 3 kuasa x juga. So daripada penyelesaian 3R ini, 3 nisbah ini, oleh kerana mereka adalah sama. Okey, so penjelasan kamu sudah tahu dia sama ada dia janjang aritmetik atau janjang geometri ataupun bukan kan? Kerana A1 sama dengan A2, semua nisbah di sini adalah sama, maka ia merupakan janjang geometri ya. Kita ringkaskan saja penulisan tu. Okey, so ini adalah cara untuk selesaikan soalan yang melibatkan indeks lah. Nombor indeks lah kita panggil nombor di sini adalah nombor jenis nombor indeks lah. Okey, salinkan yang ini juga. Okey, yang lain sudah? Okey, now kita pergi ke soalan B ya, soalan yang log ah. Ini adalah sebutan dalam log. Okey, log 10 ah. Asas dia kalau untuk sebutan log ini adalah asas ah. Kalau dia terletak di tepi inilah yang kecil-kecil ni. Ini adalah asas. So kita dapat perhatikan asas untuk log kamu adalah sama. So macam mana kita nak selesaikan ini? Buat seperti biasa dahulu ah. Jangan nampak log kamu sudah risau ah. Sebab kamu tahu soalan ini, soalan jenis ini memang nak cari nisbah. You cari dulu, you buat dulu. Iaitu log 10 x kuasa 4, sebutan yang kedua adalah ini kan. Bahagi log 10, 10 tu kecil-kecil dekat bawah log itu ah. X kuasa 2. Okey. Ini adalah pembahagian. Bagi macam biasa. So macam mana kita nak cari selesaikan ini? So cikgu masih ingat, masa cikgu ajar janjang geometri, janjang aritmetik, ada satu soalan log juga kan? Dekat soalan seperti ini ya. So cikgu ada bagi tahu kamu, untuk log, dia ada satu hukum yang special lah, iaitu di mana kuasa ni, kuasa untuk sebutan log kamu ni, kuasa ni, dia boleh dipindah ke depan. Okey? So apa you buat adalah, you pindahkan kuasa itu ke depan. Dia boleh pindah ke depan, dia boleh pindah balik lah. Itu adalah hukum untuk log. Salah satu hukum untuk log. So, apa kita buat? Kita pindah kuasa ke depan. So, dia akan menjadi 4 log 10x per 2 log 10x. So, bila sampai step ini, kamu boleh buat ringkasan sudah. Boleh ringkaskan pembahagian ini. Sebab log x dengan log x di atas dengan bawah adalah sebiji sama. So, kita boleh potongkan dia. Okey. Jadi jawapan akhir kita adalah 4 bahagi 2. So 4 bahagi 2 jawapan kamu adalah
2 lah. So, ini adalah nisbah untuk yang pertama, penyelesaian yang pertama. So, sama juga kita kena cari A2. A2 adalah sebutan yang ketiga bahagi dengan sebutan yang kedua. Sama juga case 6 pindah ke depan. So, supaya kita boleh meringkaskan pembahagian ini, iaitu 6 log 10x bahagi 4 log 10x. So, sama juga sebab mereka sebiji sama, log x. Jadi, jawapan di sini adalah 3/2. Okey? So, bila kita cek sampai sini, kamu sudah dapati dia tidak sama. So, tak payah cek untuk yang ketiga sudah. Sebab sudah confirm dia bukan janjang geometri. Okey? So, oleh kerana A1 tidak sama dengan A2, maka rujukan nombor ini bukan janjang geometri. Okey? So, jangan lupa yang hukum untuk log kamu ni, yang pasal log. Yang boleh bantu kamu menyelesaikan soalan kamu. Untuk hukum indeks ini, sebab kamu sudah ada knowledge yang sedia ada, yang kamu sudah belajar dekat lower form itu. So, kamu kena imbas kembali semua hukum ni, indeks kamu. Darab kuasa akan menjadi tambah, bahagi kuasa akan menjadi tolak lah untuk hukum indeks. Tetapi asas nombor itu mesti sama, baru kamu dapat buat macam itu. Okay, cukup teruskan. Okay, ini soalan terakhir untuk hari inilah. So, ini TP5. Kenapa dia TP5 sangat tinggi tahap penguasaan ni? Kerana dia soalan yang bersituasi. Okay? Di mana maklumat dia bagi dalam bentuk ayat. You kena menganalisis lah situasi ini dan kamu kena senaraikan 3 sebutan itu, 3 sebutan pertama itu sendiri. Untuk soalan yang bersituasi, dia tidak akan bagi kamu rujukan nombor ini. Kalau sudah dibagi rujukan nombor ini, dia hanya TP. Dia TP yang senang lah. Actually, cikgu rasa soalan ini dia ada TP 4 sebab dia melibatkan indeks dengan log. Okay. So, untuk yang TP5 ataupun TP4, soalan yang bersituasi, dia tidak akan bagi kamu 3 sebutan rujukan nombor itu. You kena bentuk rujukan nombor itu sendiri melalui situasi yang dia bagilah. Okay. So, kita boleh lihat ada berapa bulatan di sini? 1, 2, 3, 4 bulatan. Jadi, dia kata keempat-empat bulatan itu berlainan saiz. Bulatan yang terbesar mempunyai jejari J. So, ini J lah, jejari J. Kita kena wakilkan maklumat lah. Kalau dia bagi apa-apa maklumat, kita wakilkan dia dalam gambar ajaib ini. So, jejari untuk bulatan yang paling besar adalah J lah. Panjang jejari setiap bulatan yang berturutan. Okay. Dia sentuh pasal jejari. So, macam mana jejari untuk setiap bulatan itu? Adalah 2 kali ganda daripada jejari bulatan yang sebelumnya. So, dia sentuh pasal jejari. So, apa kita kena buat? Kita kena bagi satu simbol untuk perkataan jejari ini. Okay. So, jejari untuk bulatan yang pertama, adik ada bagi kamu? Tidak bagi kan? So, kita mesti bagi satu simbol untuk jejari tersebut. Bagi saja X yang kamu orang suka tu. So, jejari untuk bulatan pertama adalah X. Katakanlah dia adalah X. Mesti ada, kamu kena bagi simbol tu. Memang kena simbol. Baru kita dapat menyenaraikan jejari untuk bulatan yang kedua, ketiga dan seterusnya. So, katakan jejari untuk bulatan pertama adalah X. Macam mana jejari untuk bulatan yang kedua? Dia kata 2 kali ganda daripada jejari yang sebelumnya.
Jadi berapa? Kalau yang pertama adalah X, yang kedua adalah berapa, Amira? 2X. Yes, 2X. Jadi yang ketiga adalah berapa, Ifa? 4X. Sebab 2 kali ganda kan? 2 kali ganda you kena tahu dia adalah double lah. Darab 2, darab 2. So sampai ke sini, darab lagi 2 adalah 8X. Iaitu 4X darab dengan 2. So ini adalah jejari untuk setiap bulatan di sini. So adakah ini jujukan nombor yang kita nak untuk soalan ini? Baca lagi ya, apa soalan kamu ha? Tentukan sama ada luas bulatan. Adakah luas bulatan membentuk suatu janjang geometri ataupun bukan? Soalan dia adalah luas bulatan. Okey, so jujukan nombor yang sebenarnya untuk soalan ini adalah kamu kena mencari luas bulatan. Sebab dia nak tahu luas bulatan itu adalah suatu janjang geometri ataupun bukan. Bukan jejari bulatan. Kalau soalan kamu, adakah jejari bulatan ini membentuk suatu janjang geometri? So you guna jujukan nombor jujukan nombor jejari tersebutlah. Tetapi sekarang soalan kamu adalah luas bulatan. Okey? So, jujukan nombor yang kita kena bentuk untuk soalan ini sebenarnya adalah jujukan nombor untuk luas bulatan. Okey? So, di sini kita nak mencari luas bulatan sekarang. Sebab soalan kamu luas bulatan, mesti mengenal dengan soalan kamu. So, nak mencari luas bulatan, kamu perlu lagi knowledge yang sedia ada. Apakah rumus untuk luas bulatan? Yang kamu orang sudah belajar dekat lower form juga. Apakah rumus untuk luas satu bulatan? Sebab gambar raja kamu tu satu bulatan. Yes, very good. So, you mesti guna rumus ini untuk mencari at least 3 sebutan yang pertama sudah cukup. Ini adalah langkah kerja untuk menyelesaikan soalan yang bersituasi, yang tidak ada jujukan nombor. Okey, itu step pertama kamu. Baru kamu dapat menjawab soalan yang dia minta. So, apakah sebutan yang pertama? Luas bulatan yang pertama lah, yang kecil ini. So, pi J kuasa 2. Itu rumus kamu kan? So, yang pertama adalah pi. Jejari kamu di sini, kamu label X. So, X lah. Kuasa 2. Ini yang pertama. Yang kedua, pi J kamu adalah 2X. Sebab bulatan yang kedua, jejari dia adalah 2X. Kuasa 2. Mesti dalam kurungan gantian kamu semua di kuasa 2X tu jangan silap Untuk yang ketiga, pi J kamu sekarang adalah 4X. Kuasa 2. Koma, dot. 3 sebutan sudah cukup untuk soalan penyelesaian soalan panjang Okey. Then dapatkan jawapan. Sebutan pertama adalah X kuasa 2, kamu akan dapat X kuasa 2 pi lah. Yang ini 2X kuasa 2. Apa jawapan selepas di kuasa 2X itu? Susan? 4X kuasa 2. Yes, 4X kuasa 2. Kamu orang jangan bagi cikgu jawapan macam ini You orang jangan kata pi 2 lepas tu X kuasa 2 macam ini 2X semua ini di kuasa 2. Bermaksud 2X kena darab dengan 2 kali So, bila kita darab 2 kali, 2 darab 2 dia akan menjadi 4. X darab X dia akan menjadi X kuasa 2. Okey, so jawapan untuk kurungan 2X kuasa 2 itu adalah 4X kuasa 2. So, jawapan di sini adalah 4X kuasa 2 pi. Kemudian, untuk yang sebutan yang ketiga, luas bulatan yang ketiga, 4 kuasa 2, kamu akan dapat 16. X kuasa 2, kamu akan dapat X kuasa 2. Pi di sini 3 koma. Okey. So, ini adalah 3 sebutan lah. Yang pertama. So, adakah luas bulatan kita kena guna jawapan luas bulatan untuk menentukan sama ada dia adalah janjang geometri ataupun bukanlah sebab soalan kata luas bulatan. So, adakah ini janjang geometri? So, penyelesaian kita adalah orang ada kolom dekat belakang nanti kamu boleh salin di sana. Jadi, kalau ada ruang kamu boleh salin di sini jugalah. So, kita cari nisbah lah untuk luas bulatan kamu. So, T2 pi
pi bahagi dengan X kuasa 2 pi. Okay, sebutan pertama. So, apakah ringkasan yang kita boleh buat di sini? Ada sebutan yang sama kan? Iaitu pi sama, kita potong sajalah. X kuasa 2 dengan X kuasa 2 sebiji sama. So, kita boleh ringkaskan ke semua tu. Tak payah 2 tolak 1 lah. Okay, just ringkaskan saja. So, jawapan akhir kamu untuk A1 adalah 4. So, adakah A yang kedua dia juga sama? A yang kedua, iaitu sebutan yang ketiga bahagi dengan sebutan yang kedua. Okey. Ringkaskan juga. Pi sama. X kuasa 2 dia pun sama. So, 2 tolak 2 dah jadi kosong. Tak ada X lagi. 16 bahagi 4, jawapan kamu adalah 4. Okey. So, justifikasi kamu oleh kerana A1 sama dengan A2 iaitu 4. Kalau you nak tulis jawapan dia, tak ada masalah. Maka luas bulatan membentuk satu janjang geometri. Okey, ini cara untuk menyelesaikan soalan yang bersituasi lah. Di mana kamu kena list out 3 sebutan yang pertama untuk soalan kamu. Soalan kamu luas bulatan. Jejari adalah maklumat kamu. Okey, so daripada maklumat jejari ni kamu boleh tahu apakah nilai jejari yang kamu perlu letak untuk setiap bulatan. Kalau dia tidak bagi nilai, you kena bagi simbol untuk yang jejari yang pertama. Baru dapat list jejari yang kedua, ketiga dan seterusnya. Untuk bantu kamu menjawab soalan luas bulatan kamu. So, kemudian juga salinkan ini. Ini kena salin juga atas dalam gambar raja ini . Kecilkan dia. Juga harap skrin kamu tidak terlalu kecil . Lepas juga kecilkan ini. Untuk pelajar yang sudah habis salin, ada soalan yang kamu nak tanya untuk bahagian kita belajar hari ini. Tidak setakat ini. Boleh faham? Boleh. Yang sudah habis salin. Okay, so kita akan berhenti di setakat inilah untuk hari ini.
So, latihan yang kamu orang perlu buat adalah latihan pengukuhan 1, soalan 1 dengan soalan 2 dan soalan 3. So, try 3 questions ini. Diorang try dulu, tapi kita akan bincang jugalah. Okay, pada next lesson. Lepas tu cikgu akan lihat buku teks semua. Kalau ada soalan yang sesuai, cikgu akan minta kamu orang buat jugalah. Itu cikgu akan send dalam grup lah, yang dalam buku teks. So, yang dalam sini kamu orang buat dalam buku yang kedua lah. Okay. So, kalau tak ada soalan yang lain, kita boleh, nanti ya cikgu ambil satu gambar, sorry ya. Kena screenshot satu gambar, mana lah cikgu guna yang ini. Macam mana cikgu nak buat dia macam guru yang lain. Dia ada satu macam page kamu orang semua dalam sini. Dekat layout. Layout, mana layout lah? Di sini. Bukan. Triple dot tu. 3 dot ini. Ya. No, dekat bawah tu. Bawah 3 dot ini. Lepas tu? Ah, Oh, ini. Lepas tu cikgu kena Ya. pilih mana? Yang ini. ya. Oh. Tapi kalau boleh cikgu stop sharing screen lah supaya semua dapat masuk sekali. Oh, macam itu. Okey. Ya. Cikgu, okey. Tapi nanti ya. Cikgu perlu 2 gambar. Satu yang ada gambar cikgu mengajar. Macam mana mereka ada satu gambar mengajar dekat tepi pula lah. Kena screenshot 2 kali. Okay. Lepas tu satu cikgu share the screen lah sebab cikgu perlu gambar cikgu mengajar bersama-sama dekat. Macam ni lah. Okay. Okay, boleh. Okay, thank you. So, kita bersurah hari ini ya. Thank you, kelas. Thank you, cikgu. Okay. Thank you, cikgu. Welcome.